illallah, la ilaha illallah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله، سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله، سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله، سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البال يا الله. إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن
رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memuji pada dirinya sendiri sejak azali dan abadi. Seluruh yang Allah jadikan di sekalian alam ini memuji kepada Allah tidaklah sama seperti engkau ya Allah memuji dirimu sendiri. Sesungguhnya jadikanlah segala puji-puji yang kami sebut ini adalah puji-pujimu ya Allah. Alhamdulillah, banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita ini yang tidak mampu kita hitung. Di mana nikmat yang paling besar seperti biasa untuk kita ingatkan kembali, nikmat hidup yang sebelum ini kita belum lagi bernama hidup. Jadi apabila kita dianugerahi oleh Allah hidup, bukanlah hidup tu hak kita, kepunyaan kita. Seperti mana Allah memberikan kita sesuatu hidup bukan tujuan untuk kita merasa hidup dalam hidup itu ada bermacam nikmat, itu hak kita. Tetapi melainkan Allah nak melihat amalan-amalan ataupun kebaikan amalan yang kita lakukan dalam diberi kita hidup. Apa tu ahsanu amalah? Dijadikan kita tadi nak lihat ahsanu amalah. Ahsanu amalah tu kita menyerahkan balik hidup yang dibagi Allah kepada kita dengan menyatakan kau susunlah hidup aku ya Allah. Bukan maknanya kita dapat hidup tu suka hati kita. Dalam hidup ada penglihatan, ada pendengaran, ada nikmat. Tu bermacam-macam nikmat dalam hidup tu kita akan gunakan, kita kata itu hak kita. Bila kita dah melihat ada hak keakuan kita, maka innal insana lafil khus, dalam kerugian lah kita. Kerana kita telah melakukan satu kesalahan yang besar. Apabila kita melakukannya, mengakui bahawa ada rasa keakuan diri kita, maka itu Allah Subhanahu Wa Taala suka melihat amal yang dipanggil ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk Allah memberitahu kepada kita untuk kita berbuat ahsanu amalah. Kurang lebih Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan maknanya mati. Allazi khalaqal mauta. Allah tak sebut hidup dulu. Allah menyebut mati. Allazi khalaqa, aku jadikan, ciptakan mati. Kita ni tak ada. Allazi khalaqal mauta. Maut disebut dulu. Kita ni tak ada, maut tak ada. Mati. Wal hayat, baru disebut hidup. Mati dulu baru hidup disebut dalam ayat. Mati, hidup. Sebelum kita terzahir ke dunia, kita berada di alam ciptaan yang mana kita belum sebut hidup. Mati. Allazi khalaqal mauta. Mati dulu. Mati tu mana dia? Roh. Roh kita belum ada lagi. Yang ada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad pun tak ada lagi. Mauta. Mati. Tak ada. Kemudian Allah lah yang ada. Hidup. Allazi khalaqal mauta wal haya. Ciptaannya tadi mati, kemudian hidup. Mana menunjukkan kekuasaan Allah. Mulk. Kerajaan Allah. Mulk. Surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Supaya aku nak lihat antara mati hidup, mati hidup, mati hidup. Tu tadi.
Dalam keadaan kita mati hidup, dia nak tengok barang siapa yang melakukan ahsanu amala. Solat itu bagus, iaitu amalan solat. Puasa, zikir, bersedekah, baca Quran, apa saja itu semua amalan. Amalan perbuatan. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala ahsanu amala tu dia nak melihat keseluruhan. Ahsanu amala ni keseluruhan. Makna kalau solat tu ritual. Waktu subuh, ritual subuh. Waktu zuhur, ritual zuhur. Ritual. Tapi keseluruhan daripada 5 waktu tadi ritual. Keseluruhan ritual tu dipanggil amalan yang dipanggil ahsanu amalah. Iaitu 24 jam kita merasakan yang Allah tu Maha Allah tu Maha Esa. 24 jam. Bangun celik mata je aku nak esakan Allah. Di samping mengesakan Allah tu waktu ritual masuk subuh lah. Tapi tetap dia berjalan mengesakan Allah terus. Maknanya dalam disebut tu kalau bahasa Allah Ta'ala dia panggil wal asr. Demi masa. Maha Esa. Bersumpahnya Allah Ta'ala bahawa masa tu aku yang jadikan. Siapa pun tak tahu masa tu bila terjadi. Masa tu tak ada satu pun tahu bilanya terjadi. Huwal awwalu. Awal kita tak tahu bila dia terjadi. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dicari awalnya. Itu tadi. Masa pun kita tak tahu. Dan sejak dijadikan masa, Allah jadikan masa, dia terus menerus masa. Sa tu satu. Masa dipendekkan masa. Maknanya menunjukkan dia sentiasa masa tu wal asr, masa tu adalah saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad dan keseluruhannya dipanggil masa. Wal as. Jadi masa tu sendiri mengesakan Allah. Nampak? Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan masa tu sendiri sentiasa mengesakan. Bayang tak putus-putus. Masa tu sentiasa Maha Esa, mengesakan Allah. Jadi kita ni maut awal haya liyabluwakum, Allah nak tengok ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amal. Bagaimana cara kita nak melakukan dalam diri kita ni sentiasa mengesakan Allah. Daripada kita bangun tidur kita terus ya Allah, aku nak mengesakan kau seperti mana engkau mengesakan diri kau sendiri. Wal asr. Masa tu tadi pun dah mengesakan kau, apatah lagi tujuan hidupku adalah tetap juga mengesakan Allah. Seperti masa tu tadi wal asr. Terus berjalan terus mengesakan Allah di dalam diri kita tadi, tak ada keakuan diri. Sampai kita nak tidur balik juga begitu juga. Kita nak keluar tadi. Mautah. Tidur juga adalah mautah, mati. Tidur juga mati. Jadi bagaimana nak mematikan dengan ahsanu amalah tadi? Tetap juga ya Allah, nak mati pun kita ngesakan Allah. Nak mati tadi, tidur tu nak mati tadi, sakaratul maut. Tapi sakaratul maut tidur tadi tak sakit macam sakaratul maut yang sama juga roh kita pun waktu nak tidur pun dikeluarkan oleh Allah. Dikeluarkan oleh Allah. Hakikatnya
Allah keluarkan, menerusi digunakan malaikat. Daun itu kalau gugur atau kering, kita nak meninggal daun. Di Sidratul Muntaha sana. Malaikat maut menunggu. Bila kering, dia tahu dah. 2-3 hari gugur, orang ni aku kena cabut nyawa dia. Sebab kat daun tu ada nama kita. Ni kita tak tahu. Kalau dapat lihat daun kita dah kering, siap-siaplah turunkan wasiat cepat. Siapa yang boleh lihat Lauh Mahfuz Sidratul Muntaha, memang ada pohon sajarah tu. Sajarah tu daun-daun kita ni, maknanya di situ letaknya tempat di mana malaikat melihat. Kalau dah kering, gugur je, dia cabutlah nyawa kita. Tapi dia tahu, malaikat tu memang kerja dia gitu, malaikat cabut nyawa kan. Tapi bila kita tidur, dia macam layu. Layu, dia keluarkan juga roh kita waktu tidur. Tapi kita tak membaca, tu ada cerita besar daripada Allah. Pernah tak kita dah berapa puluh tahun kita tidur, pernah tak kita tengok roh kita keluar waktu tidur? Sebab apa? Tak pernah tengok. Tak pernah minta. Itu untuk diri kita sendiri. Itu pelajaran yang Allah nak bagi. Tu. Rasulullah SAW tidak tidur. Walaupun kita nampak dia tidur, sebab dia dah tahu roh dia keluar, tetap tak tidur. Ada kerja juga. Supaya kita juga. Tapi kita tak tahu, kita ingat tidur tu mati terus. Di sebalik mati tu kita berjumpa siapa tu? Di sebalik roh kita keluar mati, tidur juga mati, kata Allah. Mati yang sebenar juga mati. Lupa Allah juga disebut mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mati juga setiap yang bernyawa, kullu nafsin, nafas, nyawa akan mati. Berbeza-beza makna mati itu. Tapi mati tidur ni, dia special. Allah nak bagi pelajaran. Perjalanan malam dia panggil. Perjalanan malam. Ni sini kita sekarang ni perjalanan siang. Terjaga tu siang, tidur itu malam, mati. Ini kalau kita dapat tahu rahsia ni, dapat kita ilmu waktu tidur. Kita boleh belajar, waktu tidur kita belajar. Allah tunjukkan kefahaman waktu tidur. Tapi kena ambil wudu, kena baca subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi, sampai ayat 1 tu. Ada cara sedut nafas dia. Ada nampak nanti kelopak cahaya yang datang. Waktu tu kita keluar, roh kita dikeluarkan oleh Allah untuk naik kenderaan yang dipanggil rahmatullah. Tapi waktu kita tak tahu, kita padahal itulah kenderaan kita. Kenderaan Nur Muhammad. Tapi waktu tidur kita tak ada yang nunjukkan. Kita ingat tidur ni macam jadi biasa. Padahal tidur ni ada kebesaran Allah. Kalau dia tak bagi tidur, tak tidur kita. Kalau tak dibagi ngantuk, tak tidur kita. Tapi sebabkan kita rasa biasa je tidur tu mudah, kita tak hargai. Saya 2 tahun tak boleh tidur sakit. Tanya Ustaz Ahmad. Malam tak boleh tidur, siang tak boleh tidur. Makan pun susah. 2-3 suap muntah. Diuji untuk nak melihatkan keagungan kebesaran Allah lagi. Kalau malam tak tidur, tak apalah. Siang boleh tidur, tak. Siang pun terkebil-kebil tak boleh tidur. Tak dia bagi ngantuk 2 tahun. Tanya Ustaz Ahmad. Kurus kering kata. Siapa yang boleh bagi obat ni? Macam-macam obat bagi untuk tidur, tak jalan. Dia tak bagi ngantuk, nak tidur je mana? Baru kita tahu nikmat tidur. Sekali bapak mentua saya urut dekat-dekat 10 kali dia urut saya. Seminggu 2 kali semua dia urut. Dapat tidur 2 minit dia, punya nikmat.
2 minit dia tidur. Kita ingat tidur dah lama sangat dah. 2 minit. Ya Allah, nikmatnya dia tidur. Baru dapat hargai nikmat tidur tu. Oh, tu bayangkan. Jadi ngapa kita bila tidur, bangun tidur komplain lagi. Nak buat tu, nak fikir ni. Fikirkan dulu, ya Allah, nikmat kau bagi hidup, ya Allah. Dapat aku tidur nyenyak, ya Allah. Segar aku, ya Allah. Uruskan diri aku, ya Allah. Pimpin diri aku, ya Allah. Ini bangun tidur, kita dah mikir lain dulu. Hantar anak sekolah, tu dulu otak. Jangan tu dulu. Macam Nabi Adam masuk roh. Apa dia ucapkan dulu? Nikmat. Alhamdulillah. Duduklah makam Nabi Adam. Sebut Alhamdulillah tapi tak duduk makam. Perkataan pertama sebut Alhamdulillah siapa? Nabi Adam. Tapi duduklah makam Nabi Adam. Kita Alhamdulillah baru terasa. Sebelum ni Adam patung. Bila dia masuk, nikmat aku hidup. Alhamdulillah, Allah ajar suruh sebut. Puji, aku memuji diriku sendiri. Alhamdulillah. Nak menunjukkan puji Allah pada diri dia sendiri. Dia tajalikan Nabi Adam. Itu cerita siapa? Allah. Jadi kita tidur ada cerita. Sambung balik. Pernah kita lihat kenderaan kita waktu nak keluar, roh kita waktu tidur? Tak pernah, kesian. Ya, hari-hari tidur. Ingatkan tidur dah betul dah, tak betul juga tidur kita. Gagal kita tidur dengan Allah. Ini tidur dengan nafsu amarah. Tak tidur dengan nafsu lawamah. Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Irji'i ila rabbik. Selalu berada dengan Allah. Tidur pun dengan siapa? Allah. Tidur pun dengan Allah. Bestnya. Ni si Haji ni ada ke tidur dengan Allah? Tak faham. Lah, kau nak tidur dengan siapa lagi seronok? Yang menjadikan kau Allah. Nak tidur apa? Bantal. Peluk. Nikmat peluk bantal. Maknanya kita tak dapat nikmat. Nikmati Rabbi. Matikan diri baru dapat nikmat dengan Rabbi. Nikmati. Itu tadi. Ruh tu tadi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri Rabbi. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada Rasulullah, kalau nak ceritakan bab roh, ini ngomong dulu, ini cakap dulu. Jangan terus sebut kisah-kisah roh sebelum sebut ini perkataan sakti. Jadi setiap nak cerita Nabi SAW, nak menceritakan bab roh, Nabi akan sebut wa yas'alunaka 'anir roh. Surah Al-Isra kan? Ayat berapa Ustaz? Wa yas'alunaka 'anir roh. Surah Isra. Ayat berapa saya tak ingat lah. Wa yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya padamu Muhammad berkenaan dengan wa yas'alunaka 'anir roh. Qulir roh min amri. Itu katakan semua itu urusan roh amri Rabbi. Urusan apa? Pekerjaan siapa? Allah. Jadi dalam diri kita ni, di balik tubuh, di depan tubuh, di balik tubuh ada hati. Di balik hati kita ada nyawa. Di balik nyawa kita ada roh. Roh tu yang keluar waktu tidur. Jadi roh dulu, tubuh dulu. Roh dulu. Tubuh Adam belum ada, roh ada dulu. Roh. Urusan amri itu adalah yang berasal daripada nur Nabi Muhammad sallallahu ruh. Jadi kenderaan roh adalah nur Muhammad sallallahu. Sekiranya kita tidak kenal nur Muhammad, kita tak akan dapat pergi berjumpa dengan Allah. Itu bahasa agak kasar sikit. Tapi sebenarnya halusnya itulah urusan
harus kita fahami roh tu. Roh dia bersangkut bab rasa. Masa tidur ada rasa ngantuk tak? Kalau tak ngantuk dia boleh keluar? Dia tak boleh keluar. Jadi cuba kita nanti ambil wuduk, baca subhanallazi, nak tengok keindahan kita tidur. Saya dulu pernah, satu orang wali Allah ni dia tidur kan. Dia suruh saya ni ikut roh dia pergi waktu dia tidur. Tapi dia bagilah saya ni, wali Allah ni cara dia nak ikut. Ya. Dia tidur dulu. Dia tidur dulu, saya pun tidur. Saya pun tidur, saya nampak dia keluar. Saya keluar, ikutlah dia. Ikut dia masuk sampai ke Multazam, Mekah, Kaabah. Lepas tu ada kadam jaga pintu Kaabah tu, tak bagi dia masuk. Jadi saya pun tersekat dekat belakang ketika dia. Aku tak boleh masuk lah. Dia pun patah balik. Dia berhenti kat makam Ibrahim tu. Saya pun ke depan, pintu apa ni, orang yang pegang apa ni, jaga pintu Kaabah Multazam tu buka. Pegang macam tombak kan, dia buka. Pintu pun buka. Keluar cahaya dalam Kaabah tu, panggil masuk. Saya pun masuk. Saya masuk, dia nak datang balik, nak masuk, dia kena sekat balik dengan kadam dua orang pintu. Pintu tombak tu. So, dari makna ni. Lepas tu bila dah keluar, dah terjaga, pendek cerita, terjaga, wali Allah tu kata, macam mana kau boleh masuk, aku tak boleh masuk. Maksud saya tak tahu, saya cakap. Apa amalan kau ni? Saya tak ada amalan, itulah saya. Suruh ikut waktu tidur, saya ikutlah. Jadi itu di dalam tu ada kebesaran Allah. Perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tidur tu ada perjalanan Asra. Dia yang memperjalankan kita. Nak ke mana bawa. Indahnya kalau dia bawa jalannya. Tapi kita dah tidur pun bukan dengan Allah nak. Baca bismillah dah habis dengan 30 juzuk baca. Tapi tidur dengan nafsu juga kan. Itu tadi. Jadi macam mana kita, ini keindahan. Bila kita ni nakkan Allah Ta'ala, Allah bagi special gitu. Nabi Muhammad SAW tu Isra' wal Mi'raj 27 Rejab. Ada yang kata 27, ada yang kata 23 Rejab, ada yang kata 17 Rejab. Yang pentingnya dalam bulan Rejab Rasulullah dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala Asra abdihi, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan berjumpa dengan Allah. Sampai tak pada Allah. Kemudian kita tanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Isra' wal Mi'raj pertama kali, adakah selepas dia balik dia ada Isra' wal Mi'raj lagi? Ada tak? Tiap-tiap tahun kita masjid Isra' Mi'raj, ceramah. Nabi aja berjalan Isra', tak ada pun cerita kita punya perjalanan. Ke dalam cerita tu Nabi aja ke berjalan Isra' wal Mi'raj? Ke dalam tu sebutkan abdihi, tak disebut nama Muhammad aja. Tapi dalam cerita tu memang Muhammad, tapi Allah ngapa sebutkan abdihi, hamba kita, hamba Allah tak? Nak jalan daripada sini Kodiang ke sini, siapa memperjalankan kita? Syahid daripada sana ke sini, saya daripada Taman Melati, siapa yang memperjalankan saya ke sini? Kenderaan ke? Kereta, motor? Pasal kita tak dengan Allah, kita rasa makhluk lagi ada kuasa. Maka tu kita nak ubah kita punya perangai ni, akhlak kita ni. Dialah berkehidupan kita ni, napas kita naik turun, dia naikkan. Roh kita nak keluar, nak bawa dalam mimpi, kan nak tidur dia. Kalau tak dia ngantuk, saya 2 tahun tak tidur. Baru tahu nikmat, ya Allah. Itu tadi.
Nikmat tidur. Ni 7-8 jam tidur pun tak nikmat juga. Pasal dah terbiar. Lepas tu mentaliti kita mesti nak tidur 7 jam. Mesti nak 7 jam ke baru cukup? Ikut sains boleh lah. Tapi ikut aturan Allah, Rasulullah tak pernah ukuran dia tidur mesti 7 jam satu hari. Mana boleh? Tak ada. Kita dah otak kita dah set tu. Set kebodohan nama dia. 7 jam. Habis masa kita tu 7 jam. Tak tahu tidur tu pun termasuk juga. Lalai juga. Kalau tak betul-betul kita. Lalai lah. Orang yang hidup dia 63 tahun ni. Ukuran Nabi punya umur lah kan. Senang. 63 tahun lebih kurang. Umur dia. Satu hari dia tidur 8 jam. Umurnya 63 tahun. Jadi dia tolak 8 jam. Berapa umur tinggal? Berapa umur saya? Saya pun tak tahu nak kira lah. Tapi balik kira lah nanti. Lepas tu orang tu umur 63 tahun. Tidurnya 4 jam. Mana lebih panjang umur? Tentulah tidur 4 jam. Jadi habiskanlah masa tu dengan Allah. Jadi orang-orang Rasulullah SAW memang kurang sangat tidur. Cukup dia tidur ayam bangun segar dah. Sebab dia tahu cara tidur tu. Dia tidur tu kepit tu peluk macam ni tu rusuk sini tu peluk tidur dengan Allah tu. Kita ikut sunnah tapi tak tahu sebenarnya Nabi peluk apa tidur macam ni tu. Ya. Dia peluk pipi ni macam ni. Rusuk ni. Rusuk kanan ni. Dia tidur tu dalam nur tu. Kita tidur dalam nur. Supaya roh kita pergi ke nur. Kita tidur tenggelam dalam nur tauhid. Baru roh kita nampak cerah, terang. Tempat yang nak dituju tu tempat terang. Terang ganu, terang. Kilatan, kilatan, cahaya. Cahaya tu nak bawa kita nyatakan Allah. Waktu tidur. Macam tidur tu gelap. Sebab apa tidur gelap? Cuba antara barzah. Alam barzah tu, jangan tunggu mati baru masuk alam barzah. Tidur tu pun alam barzah juga. Sebab antara hidup dan mati tu, dia antara kita nak terlelap tu. Terlelap. Masa tu kan cuba tengok apa yang datang. Kan? Ni bukan kajian. Ni memang benda nyata yang ada pada kita. Allah bagi anugerah. Gunakan anugerah Allah tau. Nampak keindahan Allah Ta'ala yang tidurkan kita. Nampak. Dia matikan, dia tidurkan kita, dihidupkan balik. Mati balik, dihidupkan balik. Hebat Allah Ta'ala. Ini kita antai nafsunya tidur. Tak nampak Allah Ta'ala punya kurniaan rahmat dia besar waktu tu. Nikmat tidur ni, ya Allah. Kalau bagi makan dengan tidur, pilih mana? Ngantuk, pilih dengan makan, mana pergi? Makanan sedap-sedap tapi kau dah ngantuk. Mana pergi? Pilih dulu. Tidur pilih dulu. Tinggal makan. Kan? Nikmat tak tidur tu. Tapi kita tak dapat hargai dengan Allah tu. Allah yang bagi. Kan? Siapa syukuri nikmat, waktu tidur tu dia akan tambah. Tidur kejap tapi dia punya puas, ya Allah. Ni tidur tak puas-puas. Tidur lagi. Sampai tempat kerja cuik-cuik tidur lagi. Tak cukup kan tidur. Tidur 7 jam, 8 jam pun tak cukup juga. Lepas tu set minda kita mesti nak tidur 8 jam. Doktor larang kita tidur lambat. Aduh je doktor punya kita dengar. Nabi mana ada tidur? Nabi tidur lepas solat isyak baru tidur. Tu pun tidur dia bukan tidur betul pun. Tidur sambil asyik dengan Allah. Asyik dengan Allah tu tadi. Segar. Yang nak puas tidur tu rohani kita kan. Tiba boleh mimpi pula dia bawa. Dia tu tidur. Barzah saya cakap tidur. Antara jaga dengan nak cabut nyawa. Nak ditarik roh. Tidur macam terlelapnya. Waktu tu cuba cari. Carilah sendiri. Rasakan. Apa tu tengok. Dia datang tu macam mana?
Saya tak boleh bagi tahu, nanti tiru cakap saya pula. Tak tepat nanti. Mentang-mentang saya dah cakap, yo macam ni, sama macam padahal saya nak test je. Sebenarnya masing-masing. Di situ ada rahsia sakaratul maut. Cubalah nanti. Ambil wuduk, elok-elok, tidur seorang-seorang lah. Nak dapat tahu ni kan. Solat ajak dulu apa semua. Tu. Saya tidur. Ya Allah susunlah hidup aku. Tidur aku pun susun lah Allah. Tengok. Memang dia bagi susah nak tidur nanti. Terkelip-kelip, tercari-cari nanti. Detik dia datang sedetik yang ngantuk dia. Terus ya. Waktu tu kita nak cepat. Dia snap terus. Kita rasa macam gelap. Sebenarnya yang datang terlalu terang. Nak tidur tu bukan datang gelap. Sebenarnya terlalu macam kita ambil gambar. Gambar foto dulu-dulu. Gelap je. Bukan gelap, terlalu terang. Jadi gelap kejap kan? Betul? Cuba tengok orang patri tu welding. Terang sangat sampai ke gelap biji mata kita. Sebenarnya bukan gelap. Dia terlampau terang, mata kita dia makan. Itulah cahaya. Itu cahaya, bau cahaya percikkan. Kalau cahaya nur Allah waktu tidur tu, nur Muhammad, lagi terlalu terang sampai memang tertidurlah kita. Kalau dah biasa 7 jam dia bagi fana gitu. Tapi kita tak rasakan niat kita, tak rasakan dengan dia. Berlalu dengan nafsu kita, keakuan diri kita tidur. Habis kita tukarkan dengan maknanya dengan Allah. Tidur. Tu nanti. Dia bawa lah nanti jalan-jalan. Tapi kita akan nampak nanti. Ni pun saya dah bocor rahsia sikit dah. Tak apa. Sebenarnya bukan saya tak nak bagi tahu. Seelok-eloknya biar yang datang cerita tu begini dah, begini. Betul. Betul cakap betul. Ya, belum lagi, cara lagi, buat lagi. Sampai kita dapat tidur yang betul. Tidur yang betul ni dalam ingatan. Dalam ingatan kita. Ya belum tentu kita sebut bismillah tak boleh. Dia dalam ingatan, dia nampak keasyikan tu. Tidur tu sedap betul. Tidur tu sedap, ya Allah, kau jadikan tidur kau lagi sedap. Macam ni nak di apa? Nak diolahkan sir min kulli sir tu. Rahsia di sebalik rahsia tu, roh tu, di sebalik rahsia roh tu ada nur Muhammad. Kita nak tenggelam. Asyik tidur nanti. Sekejap je puas. Bukan tidur hawa nafsu. Tidur hawa nafsu. Gitu. Bagus pula dia punya. Macam Nabi Musa. Aku yang paling beriman. Jadi kita lagi yakin pada Allah. Sebab tidur pun kita ni Allah yang tidurkan. Manja kita ni. Allah manjakan kita. Tapi kita tak nak bermanja dengan Allah. Kita rasa keakuan ni kalau kita tak mengaji, kita tak tahu. Tidur pun kita ingat betul dah. Tidur pun tak betul lagi kita ni. Dah umur berapa dah? 40, 50 dah. Tidur pun tak betul. Masih lagi tidur dengan keakuan diri lagi. Nabi-Nabi, Rasul, wali Allah tak ada tidur dengan dia. Dia sentiasa tidur Allah yang maut wal haya. Dia juga jaga dengan mati kita, juga hidupkan kita. Mati kita macam mana nak asanu amalah. Gitu, dialah yang tidurkan. Hidup dia yang hidupkan. Tetap asanu amalah. 24. Siapa yang tidur dalam ingatan dia, asyik dengan Allah. Best kau ya Allah, syok dengan kau ya Allah. Sambil kita nak tidur tu, renungkan kenikmatan kita dengan Allah. Ampunkan segala orang punya salah dengan kita. Ampunkan, beres. Walau besar macam mana ya Allah, aku nak dengan kau dah. Irji'ni ila rabbik. Aku nak kembali pada engkau ni, tidur ya Allah. Aku nak kembali dengan kau.
Semua awal aku hutang aku ke apa benda, ya Allah beres. Semua apa orang buat aku tak elok, aku ampunkan. Aku tak ada dakwa-dakwi lagi dah. Tidur tu best. Tapi kita masih sangkut lagi, kita masih lagi ada dendam, ada lagi, ya Allah. Jangan ada simpan lagi, kita kena clearkan. Baik dengan iblis ke, baik dengan kita tak ada musuh. Kita tak ada musuh. Yang jadi beban hidup kita ni, kita menambah-nambah musuh. Sudah, ampunkan, maafkan. Nabi selalu gitu. Orang nak bunuh Nabi pun, Nabi maafkan. Sudah clear maknanya. Nabi ni tak nak dakwa-dakwa orang tu nanti mengapa kau buat. Ya? Itu tadi. Clear. Mudah. Nanti kita nak tidur pun mudah. Ya Allah. Aku nak engkau, aku syok dengan engkau, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Daripada bangun tidur tadi sampai sekarang nak tidur balik, nikmat kau banyak. Renungkan. Wah, sabar, ya Allah. Aku sayang kau, ya Allah. Berapa kali kita satu hari sebut sayang Allah dengan ikhlas. Tapi kalau kita tak faham, kenal diri, kenal Allah ni payahlah kita. Ya Allah, kau nak bagi aku apa? Ya Allah, aku nak ni, ya Allah. Hidup kita penuh dengan masalah. Kita berjumpa dengan Allah ni, kita seolah-olah Allah bagi kita masalah. Sampai jumpakan Allah tu kita mengucapkan keakuan diri kita masalah kita. Kak, Allah, kau datang jumpa Allah, buat masalah kau nak, Allah bagi beres. Tapi kau takkan cukup juga. Kalau kau minta dengan Allah, menghadap dengan Allah dengan masalah, tetap juga kau tak akan puas. Maka tu Allah Ta'ala kata, alam nasyirah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha. Buang, delete semua. Betul-betul ilahi anta maksudi wa ridhaka. Kau datang kepada aku betul-betul ridho kau, ya. Demi wajah kau. Mahabbataka wa bimaghfir. Demi kecintaan dan makrifat cinta dia pada engkau, ya. Sentiasa kita menghadap Allah 24 jam. Tukarkanlah, sudahlah tu. Kita dah dibagi kesedaran oleh Allah bahawa dah lama sangat kita ni berperangai buruk di hadapan Allah. Makhluk tidak tahu, tapi Allah tahu perangai kita ni buruk. Tapi Allah bagi peluang pada kita. 1000 kali kita buat salah satu hari, masih lagi kita minta ampun, Allah ampunkan. Dan tetap juga Allah pemurah, bagi juga rezeki walau kita berperangai hodoh dengan Allah. Itu tadi. Sayang Allah pada kita. Bagi peluang, bagi lagi amsalah linnas, bagi petunjuk, bagi perumpamaan untuk kita sedar. Dijadikan contoh, berbagai contoh untuk kita sedar. Daripada sehari ke sehari, ya Allah. Allah didik kita lagi pula. Ya Allah, tak tahu maha baik Allah, kan? Ada kita sebut, sayang kau ya Allah, cinta kau ya Allah. Engkau yang bagi aku cinta untuk cinta pada engkau, ya Allah. Engkau yang bagi, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Kalau aku beramal, bukan sebab beramal aku 1000 tahun aku dapat cinta engkau, ya Allah, tak. Tapi sebenarnya engkau yang memberikan cinta tu kepadaku, menyebabkan aku cinta pada engkau. Bukan pasal amalan aku 1000 tahun. Gitu. Maha baik Allah. Dia tahu nyusun hidup kita. Macam mana kita nak proses. Kalau kita tak jumpa orang-orang, kita sakit, kita pergi jumpa doktor klinik. Doktor di klinik tu beza dia dengan doktor yang spesialis, yang pakar, arif. Lain. Kita selalu sakit, pergi doktor klinik, dia bagi ubat. Bukan ubat, dia bagi penahan sakit. Nanti datang sakit lain lagi. Dia tak kebah, tak hilang. Hanya menahan. Tapi kalau kita sakit betul-betul, kita kena cari spesialis lah. Dia bagilah petua, jangan makan ni, jangan ni. Pantang dia gini. Dia bagi tahu. Jadi kita ni kalau nak kenal Allah, kita jumpa arif billah lah. Spesialis lah. Kalau kita jumpa doktor-doktor, ustaz-ustaz biasa, ulama-ulama biasa, dia bagi ubat penahan sakit.
Sebut nama Allah, kau baca ni 30 kali, kau baca Quran ayat ni, baca. Bukan saya cakap tak betul. Kita baca tu tujuan dia untuk apa? Tu je dah gagal kan? Dia bagi juga kita buat. Ya selesai juga, tapi tak selesai juga. Tak beres habis. Jadi nak beres habis tu jumpa dengan ahli Allah, baru dia bagi beres habis. Kau kena kenal diri kau dulu. Macam mana perangai kau sekarang dengan Allah. Kau nak terus kenal Allah tak boleh. Allah kata memanglah aku pertama jadikan makhluk untuk kenal aku. Tak, tapi dengan siapa dia cakap tu tadi? Itu pertama sekali dengan Nur Muhammad. Kita ni dah percikkan Nur Muhammad, kita kena kenal lah diri kita. Diri kita ni siapa? Diri tubuh. Bergerak tubuh kerana hati. Kenal pula diri hati. Hati tu bergerak kerana nyawa. Kenal pula diri nyawa. Nyawa tu bergerak kerana roh. Kenal pula roh. Bila roh barulah urusan Allah, iaitu Nur Muhammad. Sifatullah. Kita tahulah. Bila sifatullah tak lain daripada Allah, tak adalah kita. Jadi bergerak tadi tubuh kerana hati. Bergerak hati kerananya nyawa. Bergerak nyawa kerana roh. Bergerak roh kerana apa? Nur sifatullah Nur Muhammad. Bergerak Nur Muhammad kerana Nur Zatul. Tak lain dah. Jadi ada ke kita lagi? Ada ke Nur Muhammad lagi? Ada ke roh lagi? Ada, semuanya lenyap. Yang ada hanya nyatakan zat. Allah, zat tak payah dikaji lah. Cukup kita mengaji Nur Muhammad sifatullah, kita dah faham tak lain daripada dia juga. Esa tak? Esa satu pun ada banyak. Tapi dia nak menyatakan ke satu martabat, ataupun dia panggil tadi tingkatan ke satu tingkatan. Dia panggil martabat 7. Martabat 7. Alam ahada, wahda, wahidiyat, alam ihsan, alam insan, alam roh. Dia 7 martabat. Dia turun menyatakan dirinya, tajalikan dirinya tu ke alam yang pertama. Dia lah semata-mata. Alam pertama ni maknanya seluruh yang dijadi sekalian alam ni, tidaklah dia di dalam dan tidaklah dia di luar. Sekian alam ni besar. Rasulullah kata sekian alam ni macam belon dia tiup lah. Makin sejak dijadikan tu makin membesar Nur Muhammad tadi. Waktu tu dalam sekian alam ni, maknanya di luar dia liput tu adalah cahaya Nur Muhammad Allah jadikan. Berlapis-lapis nurun ala nur. Dia ada, tak silap saya, 70 lapisan nur. Satu lapisan 500 tahun perjalanan cahaya. Satu lapisan nur tu. Jadi 7 lapis nur. Dalam tu ada syurga, ada neraka, ada paling kecil bumi kecil duduk dalam sekali. Setitik tu dunia ni yang kita. Lain matahari, bulan, bintang semua, surga, neraka, lauh mahfuz, aras Allah, Sidratul Muntaha, semua dalam tu. Pertama Allah jadikan Nur Muhammad. Ini rahsia ni. Jadi waktu tu belum ada syurga, belum ada dalam tu, belum yang ada hanya Nur Muhammad Allah. Terjadi daripada Nur Zat Allah Ta'ala. Bila terjadi Nur Muhammad, dalam tu belum ada isi lagi. Bila dah berjuta tahun entah Nur Muhammad dengan Nur Zat Allah Ta'ala asyik berasyik. Asyik berasyik. Maka terjadi 124,000 roh para bukan Nabi, roh dia para Nabi. Terjadi daripada Nur Muhammad dan Nur Zat Allah Ta'ala yang sedang berasyik. Itu tak tahu asyik berasyik berjuta tahun, kita pun tak tahu. Dalam keadaan makin membesar nur cahaya itu. Terpancar jadi roh-roh 124,000 para
Roh-roh tu terjadi pada nur tu. Roh Nabi-Nabi. Roh bau. Bersusun-susun macam bala tentera tu. Bersusun-susun roh, cip-cip roh-roh tu. Hebat Allah SWT. Orang jadi malaikat-malaikat pun terjadi daripada Nur Muhammad. Dia ada bahagian dia, kalau belah sini Jibril, ni Mikail. Ibaratnya. Nur Muhammad tu dia. Dia jadi pada situ. Jadilah syurga waktu tu jadi neraka, jadi arasy Allah, jadi Lauh Mahfuz, semua duduk di dalam sekalian besar. Jadi bumi kita paling halu, dalam paling tengah-tengah. Kecil. Kecil. Bintang-bintang semua jauh-jauh, semua jauh-jauh planet berjuta-juta Allah, jadi besar makin besar lagi Allah terjadikan. Dia ada roh tu daripada pancaran Nur Muhammad, roh-roh tu. Jadi malaikat tu betul lah daripada cahaya. Roh kita daripada cahaya tak? Cahaya. Nur Muhammad. Roh kita semua daripada cahaya. Tu pasal nak tidur tadi, roh kita keluar pergi kepada cahaya Nur Muhammad lah. Jangan pergi tempat lain. Kita tak faham. Kesian kita tidur. Tak tahu ni nak mau. Memanglah. Tapi kita kena belajarlah. Keindahan yang semula jadi Allah bagi. Bahawa kita nampak kebesaran Allah dalam diri kita ni. Ada kebesaran Allah. Ada rahsia Allah. Yang tak kenal Allah nak tahu rahsia Allah macam mana. Kita syok sendiri. Kita rasa itulah kepuasan kita. Padahal Allah nak bagi lebih besar lagi. Duduklah dengan aku. Akan aku perlihatkan kebesaran-kebesaranku. Keagungan-keagunganku. Di ufuk-ufuk, di kedian alam ni kau akan lihat sendiri. Malaikat-malaikatku, syurgaku, tempat aku akan tunjukkan. Tapi kau tak dengan aku, macam mana? Dia duduk dengan raja. Macam-macam raja tunjukkan khazanah dia kan. Ni duduk luar istana. Kan kita nak kenal istana, kita nak dengar siapa jadikan istana tadi raja. Raja tu kita nak jumpa. Jadi itulah kita nak mengaji ni, biar mengaji kenal diri, kenal Allah dulu. Kalau dah mengaji ke hal lain, susah kita nak mengaji ni. Jadi mengaji ni tu pasal awal uldin makrifat tu, awal agama kena kenal. Oh, ini perkataan bukannya daripada Nabi, memanglah. Ini perkataan daripada wali Allah, saya cakap. Kita tak boleh pakai lah, tak boleh pakai. Kenapa? Dia wali Allah. Perkataan daripada wali Allah tu daripada siapa? Perkataan Nabi pun daripada Allah. Dia pun daripada Allah juga. Tapi tak bernama wahyu. Bernama ilham. Ilham pun percikkan daripada wahyu juga daripada Allah juga. Tak kira lah kalau keluar tu daripada perut lembu, yang keluar manusia, takkan nak panggil dia binatang. Lembu apa ni, kambing Ustaz Auza'i keluar tengok manusia pun. Takkan kita nak tahu nama dia kambing. Tetap kita tahu nama dia manusia. Tapi kalau perut manusia tu tadi keluar daripada perut manusia, keluar tu binatang, nak tahu nama manusia? Boleh tahu nama manusia tapi perangai dia tetap binatang. Jadi kita janganlah, kalaupun perkataan tu daripada malaikat tapi dia kata halal apa yang haram, haram segala yang halal, kau nak ikut? Dia kata dia malaikat. Tapi yang datang tu tadi, kita tengok dia ni tak senonoh lah. Macam iblis di muka ganas ya. Tapi dia kata, janganlah kau ada rasa keakuan diri. Buanglah keakuan diri kau lagi. Kau masih ada ikut tak? Ikutlah. Jangan pandang rupa, pandang perkataan. Jangan pandang itu bukan perkataan Nabi. Pandang apa yang dia cakap. Apa yang dia cakap tu. Suruh kita ke mana? Ingat Allah, jangan rasa keakuan dia. Itu ikut tu daripada Allah. Walaupun hakikatnya kita nampak orang, tapi sebenarnya tu daripada Allah. Bukan orang tu yang cakap tu Allah. Tapi dari mana perkataan suci tu datang? Mengaji biar betul-betul kita. Ya, saya cakap tadi, ada wali Allah ni. Dia, ya Allah. Dia jalan satu tempat tu, tempat ni
orang Majusi menyembah api punya. Dia pakai Majusi ni, dia ada topi dia khas. Macam mana tak Majusi ni dia melengkung macam mana topi dia. Lepas tu dia kerja bela babi lah. Senang cerita. Tapi orang tahulah kalau jalan di tempat tu Majusi punya style, topi dia kalau bela babi macam tu lah. Ni agama menyembah api ni. Jadi wali Allah ni nama dia Ma'ruf. Syekh Ma'ruf. Dia bawa anak murid dia ramai, ahli sufi semua anak murid dia. Untuk berjalan nak pergi membersihkan diri lah. Perjalanan ni 7 hari 7 malam lah dia ambil. Ramai ikut dia. Nak ambil berkat guru ni tadi. Dia jadi depan. Jadi belum sampai 7 hari, baru 3 hari dia melintasi kandang babi yang dijaga oleh orang Majusi. Jadi terlintas Ma'ruf, Syekh Wali Allah Ma'ruf, terlintas dalam hati dia. Ini orang ni bela babi, agama dia sembah matahari, sembah api lah. Berdetik hati dia gitu aja. Berdetik hati dia gitu. Tapi dia bawa semua ahli sufi ni. Orang ahli sufi semua ikut dia. Dia guru besar ahli sufi. Terus dia berhenti, dia ambil topi orang ahli itu, dia minta kebenaran, aku nak jaga. Aku nak jaga babi ni. Tu sikit dia detik kotor hati dia. Lepas tu dia suruh ahli sufi geng dia pergi perjalanan, ganti satu orang kau buat jalan. Biarkan aku di sini. Dia tak ceritakan perihal diri dia. Sampai Allah maafkan dia, ampunkan dia. 14 hari baru dia lepaskan. Itu sedetik ya hati dia berkata gitu. Terus dia ambil topi orang Majusi tu, dia pakai, aku lebih layak jadi daripada hati aku kotor ni. Katakan dia tu menyembah matahari, aku ni baik ke? Detik tu sikit dia. Terus dia tukarkan, dia jaga babi tu tadi. Kita pura-pura dalam solat, hati tak khusyuk. Tak ada rasa pun kita nak buat salah dengan Allah. Tak ada. Malah kita solat lagi dalam keadaan najis kotor tu tadi. Pembersih tubuh tu air atau tayamun. Tapi hati kita dengan Allah, mengapa kita tak bersihkan dengan taubat penyesalan, tak mau lalai kepada Allah. Tak mau lagi ada keakuan diri. Bila kita nak menyesalnya betul-betul? Kalau dengan air tu boleh cuci tubuh aja. Tapi dalam kita ni bila kita nak biarkan terseksa, kita tak ada rasa getaran yang ada kita buat silap dengan Allah besar tu. Jangan pandang kecil atau besar kesalahan. Pandang dengan siapa kita lakukan di waktu itu. Kita dalam solat kita boleh main-main, kita boleh lagi. Sebab kita tak mengaji betul-betul dengan orang arif billah. Kita ceramah-ceramah, halua telinga, kita kasih syok, kita dah bersih. Tertipu. Bukan saya cakap dia orang penceramah tu tak betul. Pergilah. Tapi jangan kita tertipu. Itu hanya tubuh. Ceramah-ceramah untuk tubuh. Halua telinga je. Boleh, pergilah. Tapi sekarang kita nak makanan ceramah yang kat dalam hati kita ni. Pembersih. Dah terlampau lama sangat terseksa. Lama sangat Allah tu menunggu kita. Bila kau nak tinggalkan ni betul-betul? Itu yang terjadi kepada banyak wali Allah. Wali-wali Allah tu banyak terjadi. Ibrahim bin Adham kan, dia kan suka memburu. Dia raja. Satu hari dia ditegur oleh tu je. Binatang tu. Dia panah tepat, kena anak panah. Dia pergi cari kerja, tinggal batalion dia yang cover dia tadi. Dia kan raja besar kan. 40 kuda dia pergi ikut dia, follow dia. Kali dah dapat tu, dia pergi kerja, tinggallah semua pendamping dia, penjaga dia. Dia kena kat anak kancil ke apa tak. Kijang ke. Kijang tu bercakap, engkau ni dijadikan Allah bukan menjadi beginilah. Macam tu je dia dengar suara tu menangis, dia tinggalkan kerajaan dia. Peduli aku apa kerajaan aku bila Allah dah panggil. Nampak macam kambing tu cakap. Apa ni, tapi
getaran tu Allah bagi tu mahal, dia tinggalkan terus. Kita bukan ada kerajaan pun. Tu pun takut nak, ya Allah. Bilanya lagi kita nak tinggalkan betul-betul. Takut ke kita dengan, kita takut. Patut kita lebih takut tak dengan Allah. Dunia ni menipu semua. Tak? Bila nak betul-betul dengan Allah? Bila nak betul-betul? Nak tunggu apa? Nak tunggu apa? Jangan tertipulah. Masa ke depan ni kita tak tahu ni, saat ke depan ni hidup ke mati. Kita tak dapat betul-betul seronoknya di dunia ni hidup dengan Allah. Ha, bukan Allah nak nyanya kita. Ha, dia dah bagi tahu kau hidup kat dunia tapi kau kena tahu dunia ni permainan dia je. Al-malu wal banu zinatul hayat, perhiasan dan permainan tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tipuan dia banyak, ghurur. Yang merosakkan kita dia banyak. Rupanya kita duduk dengan Allah Ta'ala indahnya. Baru dengar cerita tentang Allah pun kita dah rasa seronok dah. Belum betul-betul kita duduk dengan Allah. Allah nak gitu. Allah selalu panggil, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang hamba-Ku, kembalilah kepada Aku. Dapatkan tenang. Ini kau balik-balik nakkan Allah Ta'ala, minta tu, minta ni. Masih terhijab kita. Tauta ilahi anta maksudi wa ridhaka mahabbataka wa bima'fir. Ajar diri kita. Apa pun kita buat demi nak solat. Bukan usolli apa? Nak solat usolli lagi apa benda. Nak solat ilahi anta maksudi wa ridhaka. Betul-betul. Engkau ya Allah. Makrifat aku ya Allah. Kecintaan. Asyik. Bila dah asyik dah tak ada keakuan diri dah. Engkau membesarkan diri engkau. Tenggelam dalam asyik. Mana ada diri kita lagi dah. Ha. Dalam tu bawa. Bila kita syok. Baru kusyuk. Tak syok macam. Tak ada rasa syok macam ada kusyuk. Buat muka. Oh, tu bukan. Tu muka kusyuk. Tu bukan kusyuk. Tertipunya kita tadi. Syok tu bila dah tak ada kakuan kita angkat tu. Kita dia je. Ya Allah. Best. Kusyuk ni best. Solat ni bukan menyusahkan. Solat ni sangat best. Rasulullah berdiri sampai pecah-pecah kaki. Bestnya solat. Kita bengkak kaki juga gaut. Tak? Kebas lah. Tak boleh berdiri lama lah. Rasulullah the best. Jadi solat ni bukan penyeksaan. Solat lagilah tambahan. Sampai Allah Ta'ala kata tambahan tu sampai Allah bagi anugerah lagi. Oh tu tadi. Semua para nabi qiyamul lail. Melakukan solat tengah malam, kerja ibadah tengah malam. Semua para nabi, wali Allah pun ikut menyontohi. Orang hari bila pun memang tengah malam, hari berbahagia dia. Oh, tu tadi. Inna anzalnahu fi lail. Apa itu malam? Malam itu adalah menunjukkan mati. Bahasa Allah Ta'ala tu dalam ayat tu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bila mati, kau akan dianugerahi oleh Allah Lailatul Qadar. Mati macam mana? Mati sebelum mati. Iaitu tak ada keakuan di. Tak ada keakuan di. Dia aja. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min. Itulah dia dikatakan malam 1000 bulan. Lebih lagi sebenarnya. Allah nak gambarkan 1000. Sebenarnya lebih lagi. Tapi 1000 bulan tu pun dah. Ya Allah. Bestnya kan? Tu tadi. Jadi Allah ceritakan 1000 lah biar kita faham. Malam 1000 tapi lebih lagi sebenarnya. Dengan Allah kita tak dapat ceritakan best dia. Bila dah tak ada keakuan di itu Lailatul Qadar. Ni Lailatul Qadar nak bulan Ramadan Lailatul Qadar ramah. Itu Ramadan Lailatul Qadar lain. Ini Lailatul Qadar yang tiap-tiap hari Allah bagi. Sayyidina Ali kata, selalu aku asyik dengan Allah, bersama dengan Allah, lebur tak ada keakuan diri, itulah Lailatul Qadar bagi kami. Tiap-tiap hari kami dapat. Sayyidina Ali kata kan. Kita tengok perhatikan diri kita. Kita ni sekarang ni nak betul-betul dengan Allah. Jangan dah mati baru nakkan Allah. Waktu sekarang. Bila kita hidup di dunia ni, kita dah dengan Allah, mesra dengan Allah. Senang nanti di alam barzah. Sebab alam barzah pun Allah Ta'ala punya kerajaan juga. Ya.
Dia yang merintahkan Munkar Nangkir. Ya, jangan pergilah soal tu aku punya orang tu. Munkar Nangkir tak pergi ke? Ya, kubur luas lah. Itu kau tahu kan dia ahli aku. Di dunia lagi dia selalu ngaku. Kau pun tahu kan bumi. Begitu. Baru lega Allah, baru lega Rasulullah. Bila kita dah dapatkan Allah, Rasulullah lega lah. Tapi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, Rasulullah risau lah. Sujud Rasulullah menangis-nangis. Umat aku, tolong. Bagi kenal ya Allah. Nangis Rasulullah. Air mata dia keluar jadi telaga Kausar air mata dia. Sejak dia wafat sampai sekarang sujud ya Rasulullah keluar air mata. Umati. Orang rayu pada Allah. Hari-hari. Daripada start wafat. 1400 tahun lebih. Bangun aja terus sujud. Minta. Sebab Allah bagi crown. Engkau nak ampunkan umat engkau, aku bagi crown. Engkau dapat ampun. Rasulullah malah bersyukur pada Allah sujud. Bersyukur dia dapat crown daripada Allah, ibaratnya crown. Maknanya apa saja kau nak buat pada umat kau, nak ampunkan kau, serah engkau Muhammad. Ya Allah, tak ada Nabi yang dapat macam tu. Kita beruntung dapat Nabi begitu. Kekuasaannya untuk mengampunkan Allah bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat kita tak sedar diri. Kita dah dapat Nabi begitu, sebenarnya kita kena ikut jejak langkah Nabi SAW. Bukan kita berpaut ke itu pada gitu je. Malahan bersemangatlah kita lagi kan. Ikut jejak langkah Nabi SAW. Untuk tolong umat dia yang lain pula. Rasulullah berterima kasih. Kita tolong umat dia selamat. Dapat kenal Allah, kenal diri. Gembira Rasulullah. Engkau berapa kali Abu Yazid Al-Bistami wali Allah melihat Allah? 100 kali satu hari. Kami dah 60 tahun tak pernah lihat Allah. Kamu jahil tentang Allah. Macam mana kamu lihat ya Allah ni ya Ja'far Sadiq, cicit Nabi? Aku tak boleh lihat Allah. Tapi bila Allah bagi aku penglihatan, aku melihat dengan penglihatan Allah. Dan aku melihat Allah dengan penglihatan Allah. Bagaimana keyakinan yang Allah bagi pada aku. Baru aku solat. Jadi solatku melihat Allah terbawa-bawa di luar solat. Aku melihat Allah. Jangan pula dah mati baru nak lihat Allah. Sekarang pun Allah masih boleh kita lihat. Tadi pagi Ustaz Auza'i Al-Masri kata, ihsan. Makam ihsan yang Allah bagi pada kita. Itu makam tinggi Allah bagi pada kita, ihsan. Yakin yang kita solat ni kita melihat Allah. Macam mana cara dia? Allah yang bagi kita penglihatan untuk lihat, bukan kita melihat. Kalau tak dapat juga, yakini Allah melihat kita. Dan Allah tak pernah tinggal kita. Sudah, tak boleh nak lihat penglihatan. Yakini yang dia melihat kita, tahu dalaman kita. Tapi dua-dua tu kita tak pakai. Padahal itu anugerah Allah bagi pada kita. Ihsan. Yang lain boleh kita ihsan pula. Makan durian. Ini bukan musang king lah. Ni di 24. Boleh pula ihsan yakin ni 24 ni musang king. Tapi kat Allah Ta'ala boleh lagi tajuk pula. Patut dengan Allah lagi. Itu kita. Jumpalah, cari orang banyak lah. Jangan dengar saya punya cakap ni. Pembohong. Pergi cari jumpa wali-wali Allah, orang arif billah. Jangan jumpa yang jenis tak kenal diri, tak kenal Allah ni. Bukan saya cakap ini dia berpandu pada kitab. Bukan saya cakap kitab tak betul. Kitab tu hanya menerangkan di dalam kitab. Dan setelah kita membaca dalam kitab tu, Bismillahirrahmanirrahim, contohnya, kita kena amaliahkan dia dulu. Bila amaliyah, baru datang ilmu tu tadi, kefahaman. Baru kita dapat gunakan, kita kena jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatullah. Kita tak ada. Baru kita jadi pemurah dan penyayang. Berapa tahun kita nak buat? Sampai kita khatam. Mana kita pergi pun bersifat pemurah dan penyayang. Tak ada sifat marah, tak ada sifat benci.
tak ada hiri hati, tak ada apa tamak. Baru kita dapat amaliyahkan. Bukan sekadar baca je kitab tu. Orang Yahudi banyak yang hafal Quran. Hafal Quran tapi imannya tak fahamnya tak ada, kenal dirinya tidak ada, mana boleh. Cuba kita kenal diri, kenal Allah, baca Quran, lagi best. Allah akan menerangkan lagi faham tu yang kita baca. Bercabang-cabang maksud dia. Sebab Quran ni ada zahir, ada batin dia. Ada makna zahir, ada makna batin. Jadi bila kita baca Quran, dah kita kenal diri, kenal Allah, kita akan pergi ke batin dulu. Kalau sebut tadi, Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita tak mengaji kenal diri, kenal, kita nampak kafirun orang lain. Tapi kalau kita mengaji kenal diri, kenal Allah, Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun tu kita. Selagi ada keakuan diri, kafir lah. Wahai orang kau lah. Tertuju tu kepada kita. Selagi ada keakuan di kafir lah. Menutupi Allah Ta'ala punya kuasa. Kita rasa kita yang hidup, tu kafir lah. Yang hidup Allah, kita kata kita yang hidup. Kafir. Qul ya wahai kafir engkau lah. Tu tadi ini. Tu dari segi batin ni, kita nak baca batin dulu. Tafsir batin, kena bersihkan kita dulu. Kalau sebut Fir'aun, kita lah Fir'aun. Bersihkan dulu, jangan jadi Fir'aun. Tapi kalau kita baca, kita tengok lain yang Fir'aun, naaslah kita. Sebenarnya kita lah Fir'aun dulu. Dalam diri kita, makam diri kita ada Fir'aun, ada Iblis, ada Hammam, ada Namrud. Yang batil tu semua ada. Ya'jud, Ma'jud, Dajjal, semua ada dalam diri dia. Belah kiri ni. Belah kanan barulah para Nabi, para Rasul. Ada makam Nabi Daud, makam Nabi Ayub. Semua dikeliling dalam badan kita, sekian alam semua ada makam dia. Kita nak cari yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah tu, Sirullah Nur Muhammad tu. Nak sampai ke dalam tu, duduk kat makam tu. Baru yang lain ni tak memberi bekas pada kita. Kita duduk kat dalam tu aja. Mengesakan Allah, an zikrillah aja. Sentiasa asyik dengan Allah dia. Baru tenang kita situ. Kalau tidak, kejap jadi Fir'aun, kejap kan makam Nabi kita pakai. Dia berlega berpusing kat situ je. Macam bola dia buat dia. Berpusing turun naik tu kan. Kita tak mau. Kita nak kenal yang di dalam tu. Jadi sentiasa hidup kan. Dia berdetik dah elok hukum. Berdetik ni kita hukum diri kita sendiri. Jangan tunggu hukuman daripada luar. Kita harus menzalimi diri kita, kita harus menerima hukuman tu atas diri kita. Tadi aku berkata buruk dengan orang tu, aku harus terima hukuman. Aku nak puasa 7 hari ya Allah. Ataupun aku kena bersedekah 40 orang fakir miskin. Ataupun apa cara pun lah. Kalau tak mampu dengan cara berzikir ke, berpuasa ke, perlu ada gitu. Hukum diri kita sendiri. Sebelum kita dapat hukuman lain. Supaya datang serik, tak mau ulangi lagi. Hati tu perlu dididik begitu. Kalau tak dididik gitu, gitulah. Kita berdetik cakap apa pun dalam solat, buruk apa, kita tak rasa macam ada penyesalan. Sebab kita tak hukum. Saya belajar dulu, Bismillahirrahmanirrahim, duduk dalam air setahun. 3 bulan lawan air, 3 bulan ikut air, 3 bulan kanan, 3 bulan. 6 bulan, setahun baru naik. Baca dia Bismillahirrahmanirrahim. Itu je. Baca Bismillahirrahmanirrahim. 4 jam duduk dalam air, pangkat ni air. 4 jam. Baca dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Air. Lawan air, 3 bulan. Ikut air 3 bulan. Kanan 3 bulan. 12 malam, 4 pagi. Duduk dalam air. Bukan nak cerita saya ni hebat, tak ada. Ni dapatkan makam Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak, itu pun nak makam-makam ke apa ni? Gila punya kerja. Baca Bismillahirrahmanirrahim dalam air pula. Kan apa setahun tu boleh baca Quran, boleh habis Quran setahun tu baca. Macam-macam lah orang cakap. Saya tak peduli, saya buat. Dia tak dapat nak berkat. Nak dapat berkat ayat Quran tu,
kita kena buat gitu. Matangkan dia. Tarikh matang dia tu, selagi tak buat macam tu, tak dapat matang. Dan nak matang tu, kita kena buang sifat-sifat tu lah tadi. Keakuan diri. Kalau tidak 60 tahun amal pun tak matang-matang sebab ada keakuan diri. Nampak? Dah buang keakuan diri, nak matang dia pun ada waktu lagi. Barulah ilmu kita jadi ilmu manafah. Ada satu guru tu, kalau siapa dulu duduk di KL, saya pun kecil lagi tu jam, 6 tahun tu je lah. Namanya almarhum Kiai Fatullah Harun. Di Kampung Baru meninggal. Memang terkenal orang Kampung Baru dulu-dululah. Kalau hidup lagi pun umur 80 lah anak murid dia. Anak dia masih ada lagi doktor. Umur pun dah 80 dah hidup tidak anak. Dia meninggal tahun di Mekah. Dia orang minta untuk nak pergi perang 13 Mei, nak minta untuk amalan apa. Dia tak bagi amalan. Dia tulis je, ambil kain kuning dia tulis. Lepas tu dia lipat. Ambil lagi dia tulis. Huruf apa entah dia. Masuk dalam songkok ke dalam apa kan. Kat apa atasnya. Pin kan. Jadi bila jadi 13 Mei tu orang apa tombak Cina tu ke tepi lah. Dan dia pesan tadi tolong jangan buka. Bila dah habis 13 Mei semua dia orang ni ini apa hebat sangat arwah orang tua ni dia meninggal kan. Kita buka lah. Buka keluar cahaya. Pum. Dan tu buka pum keluar cahaya juga. Tengok apa dia tulis dalam tu, kain kuning tu. Huruf alif. Huruf alif je. Kita nak beramal 30 tahun nak jadi peluru ke tepi apa ni tombak Cina rodok ke tepi tak masuk kat dia. Belum tentu lagi. Dia huruf alif je. Jangan hina kalau orang tu amal huruf alif kita kata apa amal huruf alif je. Aku ayat kursi Yasin ni aku amalan aku. Ya Allah, sombong. Dia huruf alif. Dia kata, selagi tak rebah alif, tak rebah lah kau. Dia pakai betul. Dan dia nak dapat huruf alif tu pun 4 bulan dia bertapa. Dia bertapa, dia baca alif, ba. Tapi tak ada atap dia bertapa. Kalau Kiai Fatullah Harun. Tak ada atap. Malam start pukul 12 sampai 4 pagi, tak mau ada atap. Mau tengok bintang. Sebut alif, ba, ta, sa, jim. 4 bulan baru bintang tu bergerak. Waktu bintang tu bergerak, dia sebut dulu alif, alif tu masuk dalam badan dia. Amalan dia huruf alif je lah. Tapi jangan main dia sebut alif, dia buat alif semua jadi. Tapi nak nunggu tu kalau kata 3 tahun baru dapat 3 tahun nak katam kau. Kalau bintang tak gerak-gerak 4 tahun 4. Tapi dia 4 bulan baru dia kata kalau setahun pun tak apa tak aku tunggu juga. Orang dulu kan nampak macam pelekeh ya apa ni amalan alif ba ta tengah malam tak habis-habis. Duduk sorang-sorang. Kita tak faham. Rupanya itu kalimat Rabb, kalimat Allah. Huruf alif kan kalimat Allah. Satu je dia pegang kalimat Allah, tapi satu tu bermanfaat. Tu je. Jangan banyak, bukan saya tak bagi banyak. Tapi banyak tak ada manfaat buat apa. 30 juzuk engkau baca, tapi orang tu kena rasuk, tak hilang-hilang juga. Engkau yang kena rasuk. Terbalik jadi. Marah. Tak hilang-hilang kau pun marah jin. Keluarlah kau pula jadi hantu lagi. Jin tu takut pasal apa? Engkau lagi jin. Itu tadi. Sebab marah kan. Minta maaf saya cakap. Jadi itu kena faham betul-betul. Jangan kita pelekeh apa saja amalan yang ada pada kita. Tok Guru tolong bagi saya amalan apa. Tok Guru tu menangis. Amalan kau yang dah ada tu cukup hebat dah. Apa dia? Saya hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling hebat tu. Sikit lagi matang tu, baca lagi. Buat apa kau nak tambah lagi? Itu belum matang. Itu orang yang arif, yang pandai. Tapi kalau orang yang tak arif, kau jumpa ulama yang tak arif, dia bagi tambah lagi kau. Beratlah kau.
Tu hari dah 100 amalan. Ni guru ni tambah dah 120 pula lagi. Ya Allah, berat aku ni. Tapi tak matang-matang juga. Pasal kau jumpa orang macam tu. Tapi kalau jumpa orang arif billah, dia tak bagi kau beramal. Kau yang dah ada tu matangkan. Tak? Buat apa kau berat-berat beramal tak matang, buat apa? Allah tak redha. Dia satu kau amal tapi Allah redha. Kau amal huruf alif je. Apa huruf alif? Iya, alif. Alif tu menunjukkan kau sentiasa tegak mengesakan Allah tau. Kau bengkok je tak jadi kau huruf alif kau. Tak betul kau. Tu tadi. Jangan ingat senang nak amal huruf alif. Tu tadi. Kita tak tahu kalimat Rabbi ni. Daripada huruf alif jadi huruf-huruf lain. Kalau dia tak ada huruf alif boleh jadi huruf lain. Dan kalau tak ada titik boleh jadi huruf alif. Tak ada, mesti ada titik. Dan titik tu adalah noktah gaib Nur Muhammad. Kalau tak ada Nur Muhammad dia boleh jadi lain. Dan Nur Muhammad datang daripada Nur Zat Allah Ta'ala. Dia mengesahkan Allah lah. Tak ada lain ilmu, semua mengesahkan Allah. Kembali. Banyak mana pun kau nak amal, esahkan Allah. Huruf titik pun kau amalkan, huruf alif pun tetap mengesahkan Allah. Jangan pandang banyak dan sikit, tetapi tengok ke arah hala tuju dia, ilahi anta maksud dia, waridoka tu nombor 1. Habataka, amal lah macam mana. Jangan hina orang. Tu tadi. InsyaAllah. Saya rasa cukup. Ni, saya pun dah berterabur macam mana dah. Tak tahu. Pendapat macam mana kau orang. Aku tak tahu. Dia berterabur. Sebab datang dia berterabur macam perlu berpandu. Terimalah. InsyaAllah. Kita minta Ustaz Auza'i untuk kupaskan lagi. Mudah-mudahan kita pun boleh faham sama-sama. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Kita dalam kita mencari ilmu ini, tidaklah sekali-kali kita pergi mencari kepada kebal, kita mencari kepada kaya, kita mencari kepada kemegahan, kita mencari kepada faedah-faedah duniawi, tidak ada sama sekali. Bahkan sebenarnya kita dalam mencari hal ini, kita mencari kepada rindu kepada kematian. Kalau semakin rasa diri itu kebal, maknanya ada gurur kat situ. Tetapi kalau makin bertambah rasa rindu, rasa cinta, rasa kalau orang tanya dah ready kau untuk mati? Ya, saya ready cikgu. Kalau jumpa anak murid yang ini, Masya Allah, dia benar-benar orang yang bertauhid. Di dalam kelas, kalau siapa-siapa cikgu, siapa di kalangan anak murid cikgu ni yang sudah ready nak mati, kalau ada yang katakan saya ready cikgu, ya, dia insya-Allah ini adalah seorang, dua orang yang bertauhid, benar-benar tauhid. Maknanya dia ada rasa kecintaan, ada rindu, kasih, ingin bertemu dengan Allah SWT. Jadi perasaan itu yang kita bawa. Perasaan itu bawa. Bukan kita saat lagi kita nak mati tak. Bukan saat lagi esok kita nak mati tak. Tetapi perasaan nak mati itu salah satu aplikasi contoh menafikan diri, menafikan keakuan diri. Itu salah satu daripada buah
rindu kepada Allah dan Rasul. Dan sentiasa rasa rindu itu akan membuatkan kedekatan, dan rasa dekat itu akan menyebabkan kita bertanya kepada Allah dalam setiap benda. Bertanyalah kepada Allah dalam setiap perkara. Sesungguhnya Allah itu bersifat mutakallim. Mutakallim ni maksud apa? Bahasa kampung bersembang. Mutakallim ni. Ingat mutakallim. Allah salah satu daripada sifat Allah mutakallim. Nak letak tak tentang mana mutakallim ni? Nak tahu mana mutakallim ni? Allahumma salli ala Muhammad. Adakah kita hadkan mutakallim itu kepada 6,200 ayat Al-Quran saja? Fikir-fikirkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah. Sebelum dahulu, alhamdulillah. Sekali lagi tinggi-tinggi kesyukuranlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberi nikmat kehidupan kepada kita semua. Dari saya, alhamdulillah, kehidupan di dalam taati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengutamakan awaludin ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah SWT, kenal diri dan kenal Allah SWT, dan menghilangkan, meleburkan keakuan diri. Tak ada keakuan diri, yang ada hanyalah kudrat Allah SWT, kehebatan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita, yang saya fahamlah, kita belajar daripada Tok Guru. Nak tidur lah, cara nak tidur. Masya Allah, cara kita kena apa, tidur ni sedara kepada mati. Jadi Masya Allah, selepas beberapa puluh-puluh tahun lah, Masya Allah kita hidup lah, Masya Allah. Pada malam ni, alhamdulillah, dengan izin, dengan rahmat Allah SWT, kita nak cubalah macam mana yang Tok Guru kita Al-Fadhil Ustaz Aziz kata bagi tahu tadi ni kepada kita daripada Allah SWT jua. Tidak cara yang hilangkan keakuan diri. Dan tidak yang mana kita nak tahu bahawa roh kita dah keluar, seolah kita mati. Adik-beradik mati lah. Jadi saya pun nak ulas lanjut, baru dengar ni, kita nak dengar lagi dan lagi nanti insya-Allah, supaya kita dapat hadam betul-betul, dapat faham betul-betul dekat mana yang kita ingat tu. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya dengan izin Allah SWT, dengan petunjuk Allah SWT, dengan rahmat kasih sayang Allah SWT. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita macam mana yang Tok Guru katakan tadi ni, bagi panduan kepada kita tu insya-Allah. Jadi sikit itulah insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin al-mukashafa wa ibnu fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatkan kita bersama-sama pada malam yang mulia ini. Kita berkumpul tak lain menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman di sisinya, mengajar kita, Allah Taala mendidik kita supaya kita menafikan keakuan diri kita. Apa yang ada mengakukan keakuan tu, kita kena nafikan sebenar-benar, nafi. Baru yang dikatakan kenikmatan bersama Allah SWT. Baru dia tahu tentang al-mukasyafa. Allah Ta'ala, bila kita fakir, Allah Ta'ala akan membukakan perkara-perkara yang gaib, insya-Allah. Jadi pada malam yang berbahagia ni, amat kita bersyukur kerana Allah Ta'ala memberikan banyak panduan-panduan,
cara-cara yang kita tak tahu, tetapi Allah Ta'ala memberitahu di sisinya. Allamal insana ma lam ya'lam, yang seperti dikatakan oleh Ustaz Aziz tadi, tidur kita dan sebagainya. Tidur kita macam mana? Tidur kita pun dah lalai dah kan, apatah lagi yang lainnya kan. Jadi kita dengan rasa kerendahan diri kita, kerdilnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, bahawasanya kelalaian kita yang kita nampak seharian kita tu, menceritakan tentang tidur saja itu pun dah malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya cakap diri saya lah, untuk kita sama-sama berkongsi rasa yang Allah Taala bagi tu kan, rasa malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sendirilah. Jadi insya-Allah sama-sama kita bila yang diperkatakan sebelum ni, kita buat sesuatu penafian diri kan, menafikan keakuan diri kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi wazidnahum huda, petunjuk, olahan. Tak kira daripada guru ke ataupun daripada siapa-siapa kawan-kawan yang menceritakan tentang kebesaran Allah ke, semua Allah Ta'ala akan bagi sebenarnya. Seperti Ustaz Aziz tadi kata sebelum buka talk ni tadi, dia kata jadi pendengar yang baik. Tak kira siapa kita dalam majlis yang duduk dalam live ni pun, ataupun kita duduk dalam pendengar YouTube yang dengar rakaman yang saya akan upload besok, sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala akan memberikan bila jadi pendengar yang baik, akan menjadi ketaatan yang Allah Ta'ala bagi, insya-Allah. Jadi kita tak ada kata berbalah-balah. Kadang-kadang benda yang baik ni akan berbalah-balah kan, tapi bila kita dah diperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang berbalah tu akan ditepis oleh Allah sendiri. Banyak perkara buruk yang ada kat dalam diri kita ni, yang tak nampak Ustaz cerita tadi kan. Cuba kita dalami, hayati kan, ditepis oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kita, tak lain untuk menyatakan asyiknya pada diri dia. InsyaAllah sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita, insyaAllah. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum. Bagi diri saya ni, saya tak dapat menikmati macam malam ni. Yang jumpa dengan guru ni, saya tak dapat menikmat lagi. Malam ni lah baru sebenar-benar yang kata menikmat ilmu tauhid tadi ni. Membawakan diri bagi pahaman saya, tiada saya dah, hanya Allah yang bersama dengan saya. Saya tak boleh bercakap apa dah bagi diri saya. Alhamdulillah, yang nak mentemui kita ni sama-sama ni, redha Allah, nikmat Allah yang boleh dalam YouTube ni kami ikut daripada Kod Diang Kandih ni sampai ke sini ni, mengenali. Sebab ayahanda kata mi dengan ni, Maklang dengan Paklang yang kami usaha cari juga. Tapi alhamdulillah kami bersyukur, kami 3-4 orang kami berusaha juga nak jumpa. Alhamdulillah, saya tak boleh cakap dah ni. Minta ampun dan minta maaf lah. Apa yang saya cakap silap dan salah saya daripada saya. Amin ya Rabbil Alamin. Apa yang diucapkan oleh semua teman-teman kita, saudara, sahabat-sahabat kita tadi, semuanya tadi daripada khatir Rabbani, lintasan daripada Allah, kalimat-kalimat yang suci, kalimat-kalimat Rabbi. Saya rasa teruji sangat, maknanya rasa benar-benar sedih dan gembira. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan, walau macam mana pun Allah tetap mengurniakan kepada kita ini nikmat yang besarnya,
iaitu nikmat di sisinya Allah masih mengenalkan lagi dirinya kepada kita hingga kita yakin, hakul yakin, itu nikmat yang besar. Walau lambat macam mana pun itu tidak menjadi masalah. Yang paling beruntungnya kita masih hidup ni dibagi lagi peluang demi peluang dia. Sejak dulu lagi dia bagi kita dan akhirnya kita dapat. Kerana Allah tu maha sabar. Dia terus karenah kita ni berbagai-bagai suka berbalah. Namun Allah maha sabar, Rasulullah maha sabar. Orang-orang bersama dengan Rasulullah SAW, para guru-guru arif billah sabar menantikan kita. Jadi gembiranya saya kerana Allah tu sendiri mengenalkan dirinya kepada semua yang hadir pendengar YouTube dapat. Maka gembiranya saya bila mendengarkan daripada mulut Tuan Haji, saya tak tahan, sedih saya, gembira saya kerana masih Allah bagi lagi rasa untuk kita nakkan kepada Allah. Alhamdulillah, yang mustahaknya kita dapat. Tak kira lah apa orang nak cakap, kita dah penghujung ke apa ke, tak kisah. Yang penting kita dapat masih hidup kita. Bersyukur kita kepada Allah. Allah tu maha sabar dengan perangai kita. Untung kita bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak memanjangkan lagi pun saya rasa cukup lah. Kita hayati apa saja nikmat yang besar yang Allah anugerah kepada kita, iaitu kita benar-benar seronok, asyik dan tak ada lain. Gaya hidup kita ni nak ngesakan dia, nak tenggelam lebur, tak ada keakuan diri. Itu kita dah nampak dah yang Allah perlihatkan kepada kita. Selagi kita duduk situ, selagi itu kita akan bahagia dan tenang, aman. Alhamdulillah, inilah pakaian-pakaian para rasul, para nabi, para wali Allah, para orang arif billah. Tak ada keakuan diri dan sentiasa ia mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian semua, pendengar-pendengar YouTube semua. Dan mohon maaf atas kesalahan saya dalam bercakap ada tersinggung, bahasa kasar ataupun dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam.